Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesiapa yang ingin tahu keaiban diri, hendaklah dia melalui 4 cara. Apabila kita belajar satu ilmu yang paling penting sekali ialah kita mengenai keaiban kita ataupun hijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka untuk kita mengetahui keaiban diri kita kena lalu 4 cara sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab ini. Yang pertama, hendaklah bertemu syekh yang mengetahui keaiban jiwa. Yang pertama, mesti kena berjumpa dengan seorang syekh. Syekh yang dimaksudkan di situ adalah syekh mursyid, yang boleh menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang sampai kita kepada Allah Ta'ala. Maka untuk kita nak berjumpa dengan syekh mursyid ini, kita kena tahu mengenai kita ini ada keaiban diri. Kalau tidak, kita tak masa nak jumpa dengan syekh. Lalulah apabila kita merasakan bahawa ada keaiban diri, ataupun kita nak tahu macam mana kita ni ada keaiban diri, mesti kita kena jumpa pakar dia. Kalau orang sakit, mesti kena jumpa pakar dia. Di antara pakar dia adalah syekh yang mengetahui penyakit jiwa. Maksud penyakit jiwa adalah penyakit dalaman, seperti ujub, takabur, riak, inginkan kemasyhuran, inginkan kemegahan. Ini semua penyakit-penyakit hati yang menyebabkan manusia itu terhijab untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka macam mana kita nak tahu kita ini sombong ataupun tidak? Bagaimana kita nak tahu bahawa kita ini ikhlas ataupun tidak ikhlas? Bagaimana kita nak tahu adakah kita ini ditimpa penyakit ujub ataupun tidak? Mesti kita berjumpa dengan syekh. Dan syekh tadi dia mesti ada pengalaman, dia memang tahu, dia mesti ada ilmu mengenai ilmu tentang kejiwaan ini, penyakit mengenai batin. Maka hendaklah bertemu syekh yang mengetahui keaiban jiwa, dan dia mesti berjumpa dengan syekh. Kita dah baca pada minggu lalu, kalau dia tidak ada syekh ni, payah nak cari. Kalau tidak ada di kampung kita, kena cari keluar pada daerah. Tak ada daerah keluar sampai satu negeri, tak ada negeri pergi kepada luar negeri untuk mencari syekh. Inilah yang mengatakan bahawa kalau aku dapat tahu ada orang yang lebih alim daripada aku, ulama di antaranya Ibnu Mas'ud yang sudah alim, kalau aku dapat tahu ada orang yang lebih alim daripada aku akan mendapatinya. Yang dimasukkan alim di antaranya alim mengenai ilmu hakikat. Maka yang pertama, mestilah dia berjumpa dengan syekh. Kalau seorang itu tidak berjumpa dengan syekh yang boleh menunjukkan dia punya penyakit jiwa dia, maka perjalanan yang dia lalui tidak akan selamat. Satu. Yang kedua, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, yang kedua, mengetahui dan mahir tentang perkara-perkara kecil yang membinasakan. Ini di antara sifat syekh. Kena tahu syekh tadi, kena tahu orang ni penyakit dia ni ujub ataupun ujub, sombong dan sebagainya, dia boleh tahu. Di antara yang dia tahu disebut dalam kitab Al-Imam Ghazali Minhajul Abidin. Dia kata dalam jiwa kita ada beberapa lintasan. Ada lintasan daripada Allah, ada lintasan daripada malaikat, ada lintasan daripada nafsu kita, ada lintasan daripada syaitan. Sehingga dia boleh tahu ini lintasan syaitan ke tidak. Salah seorang tu, ada seorang itu dia tu tengah-tengah tidur satu hari, dia terkejut. Maka dalam terkejut tu, nafsu dia berkata, bangunlah sembahyang tahajud. Bangunlah sembahyang tahajud. Dia pun cuba cek, dia pun tengok ini lintasan Allah ke lintasan daripada nafsu dia ataupun lintasan daripada malaikat. Apabila dia tengok, dapati bahawa itu adalah lintasan daripada nafsu dia. Lalu kenapa? Biasa kan nafsu tak suruh kita sembahyang tahajud, tapi hari tu nafsu suruh sembahyang tahajud. Setelah dia renung, rupanya dalam rumah dia ada tetamu. Ada tetamu, dan tetamu itu selalu tidur tempat dia beribadat. Jadi kalau dia bangun tahajud, nanti tetamu dia terkejut tengok dia sembahyang tahajud. Jadi mungkin akan timbul dalam hati dia, syaitan akan cocok dalam hati dia supaya dia ini ujub dengan ibadat dia. Lalu dia fikir, ini lintasan syaitan. Lintasan syaitan. Syekh-syekh ni orang-orang yang mursyid, dia dapat tahu. Sebab tu setengah-setengah guru mursyid, kalau kita duduk dekat dia, kadang-kadang dia tak bagi ibadat. Kamu cukup jangan baca Quran banyak-banyak. Kamu cukup jangan tahajud banyak-banyak. Kamu buat zikir banyak.
Tengah kita buat zikir, berhenti zikir banyak, tahajud pula. Tengah buat tahajud, jadi tahajud. Baca Quran pula. Dia boleh tahu. Macam doktor. Orang sakit bahagian ni, dia bagi obat ni. Dia sakit bahagian ni, dia bagi obat ni. Dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut dah. Maka dia dapat tahu di situ, di antara syarat guru mursyid tadi, dia dapat tahu perkara-perkara yang halus. Yang menyebabkan orang tu tidak tahu. Yang kita ni tidak tahu. Kita ni duduk dalam bahaya, duduk dalam penyakit, tapi dia dapat tahu perkara yang halus-halus. Ini sifat guru mursyid. Dan yang ketiga, menjadi hakim terhadap diri murid. Dan mursyid tadi menjadi hakim, dan murid tadi menyerahkan diri kepada gurunya untuk memutuskan satu-satu perkara. Dan yang keempat, mengikuti isyarat syekh dan bermujahadah melawan nafsu. Dan adab guru dengan anak murid yang ingin anak murid yang inginkan mursyid, dia kena ikut apa yang diperintahkan oleh syekh dia. Walaupun syekh dia kadang-kadang dia fikir benda tak munasabah. Tengah sunat, sembahyang sunat banyak-banyak, dia kata kamu jangan sembahyang sunat. Kenapa? Kerana syekh tadi melihat hati dia rosak dengan sebab sembahyang sunat dia. Dengan sebab dia sembahyang sunat ni, dia jadi ujub. Dengan sebab dia sembahyang sunat ni, jadi riak. Jadi syekh dia tengok atas sebab dia sembahyang sunat, lalu syekh tahan. Jadi kamu jangan sembahyang sunat. Kamu hanya berkhidmat saja. Sebab tu Imam Al-Ghazali, peringkat dia nak belajar ilmu, dia kena basuh kandang dia. Tak suruh mari belajar terus, tak. Dia suruh basuh kandang kuda. Supaya nak jatuhkan segala kemegahan yang ada dalam dirinya, kesombongan yang ada dalam dirinya, maka guru dia suruh, kamu hanya membasuh kandang kuda saja. Sehingga timbul dalam hati ni, aku ni orang hebat, tak pernah sabar kena basuh kandang kuda. Lalu Tok Guru dia panggil. Padahal lintasan dalam hati. Tok Guru dia panggil. Mu tahu tak sebab apa aku suruh ni? Sebab aku nak matikan kesombongan yang ada dalam diri kamu. Ni tugas guru mursyid. Lalu dia kata, ada seorang murid pula bila bersama dengan mursyid dia, hendaklah patuh apa yang mursyid dia arah kepadanya, selagi mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Beginilah keadaan murid bersama syekhnya dan pelajar bersama gurunya. Syekh dan guru memberitahu tentang keaiban diri anak muridnya serta jalan mengobati keaiban tadi. Sehinggalah akhir kata-kata Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali pun beritahu, beginilah keadaan anak murid dengan guru. Dan apabila guru saja memerintah selaku melakukan beberapa perkara, sama ada suruh khidmat saja, tidak mengajar dan sebagainya, anak murid kena taat. Kerana guru tadi tahu apa yang perlu diobati terhadap anak murid tadi. Maka tugas di antara guru mursyid ini mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, hati anak muridnya. Dia ubat penyakit macam mana? Penyakit yang bentuk penyakit jiwa. Sebab tu kalau kita tak jumpa syekh, maka kita duduk dalam takabur kita. Kita duduk dalam takabur, kita duduk dalam sombong, duduk dalam masyhur tapi kita sombong lagi. Sebab apa? Sebab tidak jumpa syekh. Syekh pula dalam keadaan tu tidak memberitahu kepada kita. Syekh akan memberitahu kepada kita mengenai penyakit-penyakit yang ada. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka kita tengok. Kata ulama, di antara kita nak tahu sifat-sifat syekh ni, yang pertama, syekh tadi mesti orang yang berilmu dalam bab ilmu fardu ain. Ilmu syariat tu lepas dah dia. Ilmu syariat lepas. Yang kedua, syekh tadi jenis orang yang jaga perkara-perkara syubhat. Syekh tadi jaga perkara syubhat. Kalau perkara syubhat pun dia tidak ambil, dia ambil, ini tidak layak dia menjadi guru mursyid. Yang ketiga, kehidupan guru mursyid ini dia tidak cinta pada dunia. Dunia tu ibarat dia tengok dunia seperti pasir di pantai. Tak ada apa-apa. Sama saja, ada harta tidak ada harta bagi dia tu. Dan juga syekh tadi di antara sifat, rasa kasih sayang kepada anak murid dia cukup tinggi. Dia tak akan biar anak murid dia dalam keadaan kesesatan. Dia cukup sayang, dia tak akan biarkan. Kemudian di antara sifat syekh tadi, setiap kali dia bercakap, anak murid dia akan dapat ilmu. Bukan masa ketika kuliah saja, ketika duduk berjalan saja dengan dia, ketika bersama saja, sama ada kita pergi rumah dia, ziarah dia saja, bercakap tentang ilmu saja. Dan apabila kita duduk saja dengan dia, akan menyebabkan kita rasa ingat ke akhirat. Ini sifat syekh. Kita kena cari orang yang macam ni, duduk dengan dia, ingat ke akhirat. Kadang-kadang kita duduk dengan dia, bila balik malam-malam kita teringat ke mati, sama ni kita tak ingat ke mati. Ini adalah nur daripada syekh tadi sampai masuk ke kita. Sebab tu kita disuruh berdampingan, mencari orang-orang alim.
Dan sifat syekh adalah seorang yang suka berzikir. Syekh tu suka berzikir. Kalau kita nak ambil dia syekh, dia ni syekh kita, sembang semua. Daripada pagi sampai petang, sembang. Macam-macam. Kita cakap syekh, ni ada kereta baru, syekh boleh cakap bab kereta. Kita syekh, ini ada bab benda apa ni? Kita pun cerita bab tak kira bab apa-apa, syekh boleh cakap belaka. Bab sukan boleh cakap, bab habis sembang saya tak. Syekh ni dia banyak berzikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang hidupkan syekh bangun tidur tu hanya berzikir saja. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat syekh juga, dia kurang bergaul dengan orang. Dia kurang bergaul dengan orang, dia banyak khalwah. Ni di antara syekh yang kita cuba cari. Dan setiap kata-kata dia, sifat syekh di antara sifat guru mursyid ini, setiap kata-kata dia akan menyentuh perasaan. Dia nak bercakap, dia lebih cakap bab akhirat, kita pun rasa takut saja. Bila kita duduk dengan dia pun cakap bab apa, dia dosa, kita rasa ingin bertaubat. Ini dia antara sifat-sifat syekh. Kita kena cari orang yang macam ni. Orang yang macam ni boleh menunjuk kita jalan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berjumpa dengan orang macam ni, kalau kita alim pun, alim kita dalam keadaan ujub, alim kita dalam keadaan sombong. Sebab tu kata ulama mengatakan bahawa kalau kamu alim setara mana, mesti kamu kena ada guru mursyid yang boleh menyedarkan kamu ataupun menunjuk kamu. Kerana manusia, dia tidak dapat lari daripada kesalahan, ataupun dia tidak dapat lari daripada keaiban dirinya, dan dia tidak tahu keaiban diri dia kecuali orang lain yang tunjuk. Orang lain yang tunjuk. Dan siapa yang tunjuk? Yang tunjuk itu adalah syekh, guru mursyid. Yang kita mesti cari guru mursyid. Tapi zaman sekarang ini kita cukup payah nak mencari guru mursyid. Maka kita mencarilah seorang guru yang ada pergantungan dengan guru mursyid, yang boleh menunjuk kita jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kepentingan syekh ini, berkata Al-Amir Abdul Qadir Al-Jaziri rahimahullahu taala, berkata Al-Amir Al-Arif Billah Abdul Qadir Al-Jaziri di dalam kitab beliau yang bernama Al-Mawaqif, pendirian yang ke-151, boleh jadi perenggan yang ke-151, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai menceritakan kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Wa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ni Nabi Musa. Kita belajar dalam bab tauhid, Nabi Musa ini di antara sifat yang wajib bagi Musa adalah cerdik. Maknanya bijaksana. Nabi ini orang yang ada ilmu. Nabi ini orang yang ada ilmu. Lalu Nabi yang sudah ada ilmu seperti Nabi Musa pergi berjumpa dengan Nabi Khidir. Ya Khidir, tolong ajarkan kepada aku ilmu yang benar, ilmu yang mengajar, yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Sebab apa Nabi Musa kata macam tu? Kerana Nabi Musa ini adalah seorang yang pandai berpidato. Boleh berpidato lah. Maknanya Nabi Musa ni orang yang boleh bercakap. Boleh bercakap. Mungkin pemidato dia pun dari segi Harun, Nabi Allah Harun lebih hebat pemidato. Tapi dari segi ilmu, tinggi Nabi Musa lagi. Ada orang dia ilmu tinggi, dia tak apa boleh bercakap. Ada orang dia boleh bercakap, tapi ilmu tak apa tinggi. Hak dulu dia ulang. Ya ulang dulu. Kita pergi kena sebulan warna dulu. Tapi lacor cakap. Tapi kita pergi ceramah yang pertama supaya dua. Ceramah pertama nampak ilmu baru. Yang kedua, tiga, empat, dulu saja. Ini orang yang pandai bercakap, ilmu kurang. Ada orang yang tidak tahu apa, pandai bercakap tetapi ilmu banyak. Jadi Nabi Musa ni orang yang pandai juga berpidato. Kalau dibandingkan Nabi Harun, katanya huwa afsahu minni lisanan. Harun ini orang yang lebih fasih daripada aku dari segi percakapan, dari segi pemidato. Nabi Harun. Satu hari Nabi Musa berpidato. Tengah-tengah bercakap, lalu dia tanya, ya Musa, siapakah di kalangan manusia yang hari ini, siapakah di kalangan kita hari ini orang yang paling alim? Nabi Musa kata, aku lah. Nabi Musa. Nabi Musa. Maknanya dia Nabi. Dia kata aku lah. Lalu Allah Ta'ala tegur pada Nabi Musa, hai Musa, kenapa kamu tidak mengatakan Allahu a'lam? Allah Ta'ala maha mengetahui.
Bila orang tanya, ya Musa, siapakah orang yang paling alim di atas muka dunia sekarang? Siapakah orang paling alim sekarang? Selepas Nabi Musa berpidato, lalu Nabi Musa kata, aku. Mudah akulah. Dia kata, akulah, Allah Ta'ala tegur. Akulah, Allah Ta'ala tegur. Lalu Allah Ta'ala kata, hai Musa, ketahuilah selepas dia, sebelum ketahuilah, ada orang yang lebih alim daripada kamu. Dia adalah hamba Allah, hamba aku seorang yang bernama Khadir. Hendaklah kamu mendapati dia. Kalau tidak, kamu menjadi orang yang rosak. Nabi Musa diarah mencari musyrik, ibarat kata. Nabi Musa diarah oleh Allah Ta'ala mencari guru. Kita tidak boleh kalau kita setakat kita saja, tidak ada guru lain dan kita sudah tidak mahu lagi belajar, akhir sekali kita merasa kita lah orang yang alim. Maka binasa manusia dengan sebab alim dia. Kerana merasakan akulah orang yang paling alim. Ahli ibadat begitu juga, binasa dengan ibadat dia kerana merasakan akulah orang yang paling banyak beribadat. Maka dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala kata, pergi kamu. Lalu Nabi Khadir pun, Nabi Musa pergi. Bila Nabi Musa pergi nak jumpa Nabi Khadir, Nabi Musa pergi dengan khadam dia. Nabi Musa dia ada khadam dia Nabi juga, nama dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, dia pergi dua orang. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Musa, aku arahkan kamu pergi mencari Khadir dan bawa bersama kamu dengan ikan. Ikan di situ ikan masin. Bawa ikan, bawa bekal lah ikan. Jadi kalau makan daging ada ikan masin baru sedap. Maknanya. Jadi dalam keadaan tu pergi ikan masin, bawa ikan. Jadi Allah Ta'ala kata, majma'ah bahraini aw amdiyah hukuba. Majma'ah bahraini maknanya tempat pertembungan dua laut. Kamu pergi cari Nabi Khadir. Nabi Khadir itu berada di tempat pertembungan dua laut. Kemudian dia kata, kamu bawa ikan, nanti ikan tu akan hilang di tengah jalan. Dan di tempat ikan itu hilanglah, di situnya ada Nabi Khadir. Di situlah ada Nabi Khadir. Lalu Nabi Musa tahu alamat ni. Dia bawa pergi dengan khadam dia. Khadam dia. Bila khadam dia pergi berjalan dia, dengan PA dia, dia duduk berjalan. Berjalan. Berehat dekat satu batu besar. Berehat dekat batu besar. Nabi Musa dengan Nabi Yusha khadam dia. Lalu Nabi Musa pun tertidur. Bila tertidur, kemudian ikan masin yang ada dekat yang bawa bekal tadi, dia jadi hidup. Ikan tadi hidup. Gelepar sekali, gelepar. Kemudian gelosor atas batu, jatuh dalam air. Terus hidup berjalan. Terkejut Nabi Yusha terkejut. Lalu ulama tafsir mengatakan tempat dia berehat itu, air itu dia panggil ma'ul hayah, air hidup. Air hidup maknanya, kata ulama tafsir, ketika Nabi Yusha mengambil wudu, air itu terpercik kena ikan jadi hidup. Masuk dalam air. Lalulah bila Nabi Musa bangun daripada tidur, Nabi Musa kata, jom kita jalan lagi cari Nabi Khadir. Dan Yusha tidak beritahu ikan masin tadi sudah hilang. Dia tak beritahu. Allah Ta'ala kata dah, di tempat ikan masin ini hilanglah, di situ Nabi Khadir ada. Dia pun pergi jalan. PA main dok kabar dah benda-benda berlaku. Iwak senyap aje. Maknanya. Jadi tak beritahu. Jalan, dia berjalan. Berehat. Perjalanan setelah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam berehat di satu tempat. Bila berehat satu tempat, barulah Nabi Musa rasa nak makan ikan masin. Bila berasa nak makan ikan masin, kata Yusha, aku dah ingat nak beritahu kemarin. Ikan yang asin yang mu nak makan itu sudah terlepas dan dia hidup pun masuk di situ dan dia hilang. Kata Nabi Musa, apa tak royak awal-awal? Apa tak beritahu? Orang Kedah kata, awak hantar habang awal-awal. Orang Kedah. Maknanya, kenapa tak beritahu awal-awal? Lalu kata Nabi Musa, kalau di tempat ikan hilang kemarin, di situlah Nabi Khadir ada. Pusing balik. Lalu dia pusing balik. Bila pusing balik, berjumpa dengan orang pakai jubah putih. Pakai jubah putih. Jubah putih.